Salam sejahtera, saya Pavitira Tamiselvan, nombor metrik 418-100-1021. Video kali ini saya memberikan beberapa refleksi tentang alam sekitar. Setiap hari kita menyebut tentang alam sekitar. Alam sekitar adalah dunia yang di sekelilingi kita. Untuk memelihara komponen alam sekitar, kita perlu memahami alam sekitar secara menyeluruh. Penanaman pokok-pokok dapat membantu menyerap karbon dioksida dari udara. Daripada tanaman yang saya buat dapat banyak manfaat dan beri saya pengetahuan tentang cara menanam serta dapat boleh menggunakan bahan-bahan sisa yang telah tidak digunai di rumahnya. Rakyat Malaysia menghasilkan kira-kira 37,890 tan sisa setiap hari dengan sekurang-kurangnya 1.17 kilogram dijana bagi setiap individu. Pengurusan sampah dengan cara betul ini penting kerana jika tidak dilakukan mengikut cara sepatutnya, seperti pelupusan dan perawatan, ia akan memberi kesan kepada alam sekitar pada masa depan seperti pencemaran air dan tenaga yang akan mengganggu sumber tenaga air negara. Langkah untuk melestarikan alam hijau ini adalah dengan melakukan aktiviti bercocok tanam di rumah. Dengan menanam sayuran menggunakan barang terpakai seperti botol, plastik, bekas telur dan sebagainya. Selain itu, kita juga boleh menggunakan bahan-bahan sisa seperti kotak dan CD yang terpakai sebagai hasilan bahan bantu mengajar. Banyak manfaat yang kita boleh diperolehi daripada aktiviti tanaman adalah di mana kita boleh mendapatkan sayur-sayuran yang segar daripada taman kita sendiri dan mengambil makanan yang sihat kerana ia bebas daripada racun perosak. Selain itu, ia juga menjimatkan masa dan kos untuk kita keluar pergi beli barang, sayuran dan banyak lagi manfaat yang kita boleh kenali daripada tanaman kita tanam. Bagi projek e-waste pula, banyak juga beri manfaat. Salah satu ialah kita dapat mengurangkan pembuangan sisa ke alam semula jadi. Secara ringkas, barang yang tidak gunakan seperti botol, kotak boleh digunakan untuk pelbagai perkara seperti membuat barangan, perhiasan, permainan bagi kanak-kanak atau membuat bahan bantu mengajar seperti kami melakukan dalam projek kami. Secara ringkas dari saya, tanaman dan e-waste ini dapat banyak faedah untuk saya dan meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai alam sekitar dan e-waste saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Siti Nazira binti Abu, nombor metrik 418-1001-881. Dalam video ini saya akan membuat refleksi berkaitan dengan kesedaran alam sekitar atau giving awareness. Seperti mana kita ketahui, secara umum alam sekitar ini sememangnya elemen penting yang berkait rapat dengan kehidupan manusia. Alam sekitar merupakan elemen dunia yang berada di sekeliling kita. Setiap hari kita akan melihat alam sekitar ini. Namun, dalam hal ini kita boleh lihat ada segelintir masyarakat yang kurang menekankan penjagaan alam sekitar, apatah lagi di kawasan rumah. Langkah untuk menjamin persekitaran yang baik adalah di mana kita mengamalkan sikap yang baik kepada alam sekitar. Ianya juga selaras dengan tuntutan Islam, di mana agama Islam sendiri menekankan kepentingan melindungi alam sekitar dengan tidak menebang pokok, mencemarkan sungai dan udara. Maka dengan itu kita perlu melakukan beberapa langkah untuk menunjukkan cara kita menjaga hubungan dengan alam sekitar. Langkah yang kita boleh lakukan adalah dengan bercocok tanam. Kita boleh menanam sayuran yang pelbagai untuk manfaat di rumah. Contoh, kita menanam sayur bayam, kangkung dan sawi. Dengan bercocok tanam itu juga kita boleh mendapatkan sayuran yang segar daripada hasil tanaman kita sendiri, dan sudah pastinya ia adalah hasil yang sangat baik dan terhindar daripada racun perosak ataupun bahan kimia. Dengan menanam tumbuhan ini secara tidak langsung dapat mengurangkan kos pengeluaran wang, di mana kita tidak perlu bersusah payah membeli sayuran di pasar raya sebab kita telah menanam sayuran sendiri. Jadi kita perlu perbanyakkan aktiviti bersama keluarga, iaitu aktiviti bercucuk tanam. Selain daripada bercucuk tanam, kita boleh menggunakan bahan tenaga dan sisa yang ada di dalam rumah untuk dihasilkan sebagai produk yang baru. Bahan-bahan sisa yang kita boleh gunakan ada seperti botol kaca, botol plastik, kotak, tin minuman. Maksudnya bahan-bahan yang ada di dalam rumah kita, kita tak perlu buang. Sebenarnya kita boleh guna balik bahan tersebut untuk perhiasan atau kegunaan yang lain. Saya untuk pakaikan bahan-bahan yang ada di rumah,
sebagai satu hasilan yang berguna dan bermanfaat kepada manusia. Kesimpulannya, seperti mana kita tahu, alam sekitar merupakan anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada manusia untuk dijaga dan dinikmati secara bersama. Tuhan tidak menciptakan alam ini sia-sia. Wujudnya sesuatu adalah bersebab untuk kita menguruskannya sebagai seorang khalifah. Itu sahaja daripada saya. Hai, Assalamualaikum. Saya Fadina Jiha. Manfaat yang saya perolehi daripada projek yang saya laksanakan di rumah seperti projek tanaman dan juga pengurusan sisa untuk dijadikan sebagai produk baru ialah projek tanaman di rumah. Semestinya dapat menjimatkan kos pembelanjaan barang dapur kerana harga barang yang semakin meningkat boleh membebankan kita. Apabila kita bercucuk tanam di rumah, kita tidak perlu kerap ke pasar untuk mengeluarkan kos untuk membeli sayur-sayuran. Hal ini sekaligus dapat kita jimat cermat. Selain itu, aktiviti bercucuk tanam juga dapat mengelakkan tanah daripada terbiar. Seperti yang kita ketahui, tanah yang terbiar selalunya didiami oleh binatang buas seperti ular dan juga kalajengking. Seterusnya ialah bercucuk tanam juga dapat dijadikan sebagai aktiviti yang berfaedah untuk kita penuhi di masa yang lapang. Daripada kita melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah, lebih baik kita bercucuk tanam. Untuk projek yang seterusnya ialah penghasilan produk baru daripada sisa-sisa yang berada di rumah. Antara faedah yang kita perolehi daripada mengamalkan kita semula sisa-sisa barang yang terpakai dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Seterusnya dapat menambahkan pendapatan masyarakat dengan mengubah atau mereka cipta produk daripada sisa-sisa barang terpakai dan boleh dijadikan sebagai produk yang baru. Barang terpakai tersebut dapat dimanfaatkan dengan menjadikannya pelbagai produk. Contohnya botol-botol plastik dapat digubah dan dijadikan sebagai pasu mini. Manakala kotak yang terbuang dan juga CD ataupun apa-apa saja barang yang terpakai boleh dijadikan pelbagai produk. Contohnya saya boleh jadikan contoh sebagai bahan bantu mengajar. Kita boleh jadikan kotak itu sebagai aktiviti yang boleh kanak-kanak itu lakukan dengan kita ubah kotak itu untuk dijadikan satu produk yang boleh kanak-kanak itu bermain atau menggunakannya. Hal ini dapat menjaga alam sekitar dan juga dapat menjimatkan kos dan menambah pendapatan kita. Sekian dari itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum, saya Nur Atika binti Muhammad Syukri. Di dalam video kali ini, saya akan memberi refleksi berkaitan kesedaran alam ataupun green awareness yang merupakan subjek yang saya pelajari masa saya ini. Setiap hari kita akan melihat alam sekitar bagaimana ia berfungsi untuk kehidupan dan sekeliling. Langkah yang untuk menjamin persekitaran yang baik adalah dengan kita mengamalkan sikap yang baik kepada alam sekitar. Kita perlu melakukan beberapa langkah untuk menunjukkan cara kita menjaga hubungan dengan alam sekitar. Langkah yang kita boleh lakukan adalah dengan bercucuk tanam. Kita boleh menanam sayuran yang pelbagai untuk manfaat di rumah. Contohnya, kita menanam sayuran seperti pegaga. Dengan menanam tumbuhan, ia dapat menggunakan kos pengeluaran modal untuk mendapatkan keperluan makanan seperti sayuran. Selain dari bercucuk tanam, kita boleh menggunakan bahan tenaga atau sisa di rumah yang boleh digunakan seperti botol plastik, kaca, kotak, timah minuman dan sebagainya untuk dihasilkan menjadi perhiasan, dekorasi serta kegunaan dalam kehidupan. Seperti mana yang saya lakukan dalam subjek ini dengan projek tanaman dan hasilan sisa yang terbuang memberikan kesedaran kepada diri saya untuk menggunakan bahan-bahan terpakai dalam menghasilkan suatu produk yang baru. Melalui projek tanaman yang saya lakukan, saya memberi kesedaran kepada diri saya sendiri untuk menanam sayuran di rumah. Manakala bagi projek hasilan sisa e-waste boleh dapat mendidik diri saya untuk tidak membuang bahan terpakai dan boleh dijadikan bahan kita semula untuk perhiasan di rumah. Kesimpulannya, alam sekitar merupakan anugerah yang cukup indah untuk dijaga dan dinikmati oleh manusia ataupun Kesimpulannya, alam sekitar merupakan anugerah yang cukup indah untuk dijaga dan dinikmati oleh manusia. Oleh itu, semua pihak perlulah sentiasa mengamalkan penjagaan alam sekitar bermula dari rumah lagi. Hai, nama saya Vishaini Anam.N.Morali, nombor matrik 4181000231. Video ini saya membuat untuk membuat refleksi tentang alam sekitar. Fakta mengenai alam sekitar, apa yang saya dapat adalah di berita harian online menyatakan kesedaran mengenai alam sekitar rakyat masih rendah dan mengecewakan. Contohnya adalah penebangan hutan yang secara tidak terkawal yang disebabkan oleh sikap tamak rakyat dan pembuangan sampah di merata
serta tempat yang disebabkan sikap yang kurang perhatian, dan ia boleh menyebabkan kesan ekosistem yang lain terutama sungai dan marin yang akan mencemar dan kepupusan hidupan akuatik akan berlaku. Seterusnya, langkah-langkah untuk menjaga alam sekitar. Pada saya membuat aktiviti bercucuk tanam di rumah semasa PKP. Melalui menanam, saya yakin dan dapat memberikan kesedaran kepada masyarakat mengenai menanam adalah suatu yang mudah menanam di rumah. Dengan ini, ia juga akan dapat meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai menanam. Yang kedua saya membuat adalah saya mengamalkan kita semula. Kotak ini saya menghasilkan sebagai shape fixing box, dan CD yang terpakai saya menghasilkan alphabet petals, dan saya yakin bahawa yang bahan-bahan yang dihasilkan shape fixing box dan alphabet petals akan membantu untuk bahan bantu mengajar. Melalui kempen-kempen ini, kita dapat memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai kepentingan alam sekitar. Kepentingan kita menjaga alam sekitar adalah sumber keperluan hidupan kita. Hal ini disebabkan kerana kita harus memelihara dan memelihara alam sekitar. Yang kedua, pemeliharaan juga akan menjamin keseimbangan alam sekitar. Yang ketiga, apabila kita jaga alam, kita dapat hidup dalam kesihatan yang terjamin, iaitu tiada pencemaran akan berlaku. Sekian, terima kasih.